Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini sementara kita nak menunaikan fardu isya dengan secara berjemaah, kita lebih kurang setengah jam kita mari duduk dalam majlis muzakarah ilmu. Seperti biasa pada malam ini kita akan dengar hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baik kata sebaik-baik petunjuk yang ditunjuk oleh Nabi kita, kata Nabi kita selepas daripada kalam Allah. Kata yang paling comel sekali, hak benar, tak bohong, tak salah, ialah kata kalam Allah, asdaqul hadis. Dan nombor dua selepas daripada kalam Allah ialah kalam Nabi SAW, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita buat masa sekarang duduk dalam bulan Zulqa'dah, yang mana malam ini kalau tak silap 7 Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah salah satu daripada bulan Ashhurul Hurum. Dalam setahun 12 bulan, maka dia ada 4 bulan yang sangat-sangat dihormati, bulan yang besar dalam 12 bulan. Yang pertama kalinya bulan Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah, lepas tu Muharram, lepas tu Rajab, yang panggil Ashhurul Hurum. Bulan ni Zulqa'dah, orang Arab tak nama ni, tak nama bulan kita duduk Zulqa'dah, maknanya bulan Al-Qumud, bulan duduk Al-Qumud anil harb, Al-Qumud anil qital. Mana orang Arab dulu apabila sampai bulan ni Zulqa'dah, sampai Zulhijjah, Muharram, dia kalau ada peperangan, ada perbalahan antara kabilah-kabilah, dia berhenti, dia sepakat berhenti kerana menghormati bulan Ashhurul Hurum. Lepas daripada bulan Zulqa'dah, dia masuk Zulhijjah. Zulhijjah dia panggil bulan haji, at-tahayyu lil haji, buat sedia untuk dibawa ditunai pada haji. Maka dalam bulan ini dia ada, kalau kita kembali kepada sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bulan Zulqa'dah inilah bulan yang Nabi kita buat banyak sekali ibadat umrah. Yang kita akan dengar hadis lagi, ada yang berkaitan dengan ibadat haji dan umrah.
sebelum daripada itu kita bagi tafahum sikit. Haji dengan umrah itu apa? Jadi oleh kerana boleh sekadar ni kita kembali kepada sejarah Nabi, tengok macam mana Nabi buat umrah dalam bulan Zulkaadah. Kena gustai kali sikit. Jadi umrah dan haji sama kita maklum salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Jadi haji ialah kita menuju ke Baitullahil Haram, pergi tawaf, pergi sa'i, pergi kepada Arafah, pergi kepada Mina, pergi Mekah, itu panggil haji. Setahun sekali. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ittifaq segala ulama bahawa haji dan umrah adalah satu daripada rukun Islam yang wajib tiap-tiap orang Muslim, Muslimah satu kali dalam seumur hidup dia kena buat haji ataupun buat ibadah umrah. Kemudian haji itu haji. Nah, satu lagi dia umrah, dua dengan haji. Umrah maknanya ziarah. Ziarah apa? Ziarah Baitullah. Apa Baitullah? Ziarah rumah Allah Taala. Tidak ada tempat di muka bumi ini, tidak ada bumi, tidak ada rumah yang paling mulia melainkan rumah Allah yang kita namakan Baitullahil Haram. Jadi itu panggil umrah. Maknanya umrah tu kita pergi ziarah Baitullah, kita pergi ziarah rumah Allah, kita pergi ziarah Kaabah, tawaf, sa'i, cukup. Itu je. Orang panggil umrah. Nah, jadi para sahabat-sahabat dulu dia sangat ambil juga dan tahu fadilah haji dan juga fadilah umrah. Dan oleh kerana tempat yang paling mulia sekali dalam dunia ni kita ziarah ada tak? Dan banyak kelebihan dia. Dan di antaranya kelebihan kita ziarah Masjid Al-Haram. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Nabi kata tidak disunat, kita tidak digalakkan kita ziarah dalam bumi ini melainkan 3 masjid, Masjidil Haram, wa Masjidil Nabi dan Masjidil Aqsa. Kita tamai kapal 40,000 ke kapal saja di ziarah buat umrah ke buat haji. Tapi 40,000 harga tiket kapal saja. Padahal kita semaya 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 pahala. Berapa rakaat? Berapa waktu kita duduk di Mekah? Berapa hari kira itu pahala dia? Masjid Nabi 1,000 lebih daripada masjid-masjid lain. Masjidil Aqsa 500 dan semua riwayat. Itulah sahabat-sahabat dulu dia suka tahu fadilah umrah. Kemudian kita kembali kepada Nabi. Ada dalam kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dia buat bab. Satu bab dia kata kam i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun kam i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab berapa kali Nabi kita buat haji? Buat umrah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nak baca pada malam ini. Kata dia Al-Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu su'ila, daripada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia ni ada orang tanya. Orang tanya Anas bin Malik, orang tanyanya ialah Qatadah. Dia tanya Anas bin Malik, dia tanya kata kam i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi kita buat umrah selama hidup dia? Tengok sahabat dulu dia tanya ibadat Nabi. Nak tahu macam mana ibadat Nabi, umrah Nabi, sembahyang Nabi, puasa Nabi, haji Nabi, zikir Nabi, kita ada semua sahabat dulu. Ada yang tanya macam mana Nabi buat ibadat di waktu malam, macam mana Nabi zikir, macam mana Nabi sembahyang, berapa rakaat. Dan ini yang kita
hanya bak haji, bak umrah. Dia kata, "Kam i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik orang tanya dia, itu Qatadah. Qala, Anas bin Malik jawab kata, "Arba'an." Nabi buat umrah selama hidup dia 4 kali. 4 kali. 4 kali itu dalam bulan Zulkaidah ni kata. Bulan Zulkaidah. Lepas tu kita coba kembali tengok umrah Nabi munasabah dengan bulan-bulan musim ibadat haji. Nah, bulan Zulkaidah, bulan Syawal, bulan Muharram ni dia panggil miqat zaman bagi orang buat ibadat haji. Dia ibadat haji itu dia ada masa dia. Kalau nak ihram belum daripada bulan ni tak boleh. Kerana dia ada masa jangka dia. Nah, dia panggil miqat zaman ni. Ambil daripada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah 10 daripada Zulhijjah. 2 bulan setelah ini musim zaman ni, musim zaman orang pakai haram untuk pergi buat haji dan buat umrah. Kemudian kita pergi kepada umrah Nabi dulu. Jadi Nabi buat umrah selama sebanyak 4 kali dalam hidup dia. Tapi 4 kali dia nawai itu Nabi buat umrah. Berlaku umrah semua 3 kali. 3 kali saja. Qala, Anas kata, arba'an 4 kali. Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dati haitsu saddahul musyrikun. Satunya umrah dia panggil umrah Hudaybiyah. Mulai daripada tahun yang ke-6 Hijrah, Nabi pakat dengan sahabat dia. Nanti kita akan baca pada dia sekarang. Itu satu. Wa umratun fil 'amil muqbil fi Dzulqa'dati haitsu salahahu. Umrah yang kedua lepas daripada umrah yang pertama dia panggil umrah Sulhul Hudaybiyah. Tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi hijrah di Mekah, mai ke Madinah, duduk di tahun dia berasa mimpi Nabi buat umrah. Dia mimpi Nabi buat umrah masuk Masjid Haram. Tapi kalau sampai di Hudaybiyah dia sekak oleh orang Quraisy. Itu umrah yang pertama. Jadi tahun tu tak ada awak umrah, Nabi kita klik saja. Klik Madinah. Kafir musyrikin mari sekat mari masuk Mekah. Nah, masa tu duduk dalam kuasa orang musyrikin lagi Mekah. Nah, jadi mau kuasa tu apa tak boleh, dia masuk sekat, dia masuk. Nah, masa dia ada. Lepas tu dia boleh mari buat umrah pada tahun yang ke-7. Dia panggil umratul qada. Qada tahun lalu tak boleh buat. Mari buat boleh Zulkaidah juga umratul qada. Fi Dzulqa'dati pada bulan Zulkaidah juga. Yang tiga wa umratul Ja'ranati. Umrah di Ja'ranah. Satu tempat. Dan lebih kurang 20 mil daripada Ja'ranah pergi kepada Mekah. Idz qasama ghanimata Qurab Hunain. Ketika Nabi lepas daripada perang Hunain, dia bagi harta ghanimah di Ja'ranah, sudah bagi harta ghanimah perang siada, pakai kenderaan yang ada di Ja'ranah masuk di waktu. Itu yang kedua. Dan yang tiga. Kemudian umrah hak selakinya, umrah hak sekali dengan Nabi wahji. Lepas tu dia tanya pula, qultu, aku tanya lagi, iaitulah Qatadah. Dia tanya, kam hajja, berapa kali Nabi kita buat haji? Qala wahidatan, 1 kali. Allahu Akbar. Nabi kita selama hidup dia buat haji 1 kali, buat umrah 4 kali. Kalau jadi umrah sungguhnya 3 kali. Karena kali yang pertama disekat oleh orang-orang kafir Quraisy yang pada masa itu duduk dalam kekuasaan dia lagi di Mekah. Dan itu hadis berkenaan dengan umrah Nabi. Jadi kita mari masuk dalam sikit. Umrah Nabi kali yang pertama tu iaitulah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi Nabi nak buat umrah pada tahun tu. Satu ketika tu Nabi mimpi kata dia dengan sahabat-sahabat masuk Masjidil Haram
Lepas tu kita tawaf Baitullahil Haram. Sudah tawaf dah, sa'i antara Safa dan Marwah. Sudah sa'i antara Safa dan Marwah, berjumpa. Dia mimpi. Mimpi Nabi ini adalah satu daripada wahyu. Seolah-olah wahyu Tuhan yang turun pada dia. Saya akan turun ayat terakhir. Laqad sadaqallahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram, dalam surah Al-Fath. Allah akan membenarkan Nabi apa yang dia mimpi. Ayat pada riwayat kata Nabi ini nak masuk di buat umrah di Makkahul Mukarramah. Jadi apabila Nabi kita mimpi kata dia masuk Mekah, dia buat umrah, lalu tu dia royak kepada para sahabat dia di Madinah. Kata lepas pada ni kita sedia-sedia, kita Nabi kata kita bakal pergi buat umrah pada tahun yang kini hijrah. Sahabat pun bujur lah. Kerana tinggal ni tahun hijrah daripada Mekah, tak ada boleh tawaf di Baitullah, tak ada boleh sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, ni tahun tinggal Baitullah, tinggal tempat yang paling mulia sekali. Nah, rasa rindu, rasa ingat kepada Baitullah, ingat kepada rumah Allah, tempat paling mulia sekali dalam dunia. Habis dia bujur sahabat. Lalu tu Nabi bersama dengan isteri dia bawa sore. Dalam sebelah dia tu bawa sore. Dan tak ada orang dia habis dah isteri dia sebelah dia. Bawa isterinya yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan sahabat-sahabat lain lagi lebih kurang 1,400 orang. 1,400 orang pakatlah. Ya, sedia-sedia dengan bekalan dan bawa di samping bagi buat umrah kali ini bawa senjata ala qadar. Senjata dalam masa musafir. Kerana masa itu masa tidak aman lagi. Takut bahaya daripada orang musyrikin. Jadi pongkan keluar dulu bawa senjata. Bersama dengan 1,400 orang, jalanlah tubik daripada Mekah pergi kepada tempat niat ihram yang mana kita panggil lagi di Dzul Hulaifah ataupun di Agia Ali. Orang yang sakit Mekah dari Madinah nak pergi ke Mekah, dia kena pergi pakai ihram ataupun pergi niat ihram tubik daripada Bana Madinah sikit, jalan pergi ke Mekah, dia panggil Dzul Hulaifah. Lebih kurang 4-5 kilo daripada Bana Madinah. Nak tubik tempat niat dia, tempat niat pakai cup uniform haji, dia panggil niat ihram. Nah, pakai niat, sudah niat dah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sudah talbiyah, maka 1,400 orang menuju ke Mekah. Nah, dalam perjalanan ni Nabi kita dia hantar dulu belah-belah. Lain daripada 1,400 orang ni, dia hantar seorang sahabat pergi dulu lagi. Belum pada ni, lebih cepat. Kita tengok lebih kurang kita orang syukurin macam mana ada jalan tidak nak masuk Mekah. Hatta gelap disiasat tengok dulu Mekah kat daerah ni. Apabila 1,400 orang kita ni sampai di sana, ambil ke tidak boleh masuk buat umrah tidak. Kerana ada bahaya lagi. Dia tak sampai sahabat nama Busr bin Sufyan. Pergi dulu dia. Orang 1,400 orang Nabi itu pakai jalan. Kemudian bersabar di satu tempat dinama Asfan. Asfan ni antara Mekah dan Madinah. Satu tempat. Dia cuang antara Mekah dan Madinah. Dapat berita mari dah. Tak ada siapa lagi Mekah. Dia tengah jalan antara Mekah dengan Madinah. Dapat berita mari kata orang musyrikin jadi tentera banyak nak mari sekat Nabi tak boleh masuk. Diketuai oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sahabat Nabi, panglima perang masa itu dia tak ada masuk Islam lagi. Dia ada murtad lagi. Dia ada jalan kafir lagi masa itu. Jadi diketuai oleh Khalid bin Walid, dia bawa askar-askar dia mari nak sekat Nabi tak boleh masuk Mekah. Nabi baru sampai di pertengahan jalan. Dia panggil dia Asfan, kata
antara Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Apabila Nabi dengar berita kata Khalid bin Walid dengan tentera dia mari nak sekat Nabi, lalu itulah Nabi bersyarat dengan para sahabat dia. Kita dapat ke mana ni? Nampak bunyi dengan khabar kata orang kafir mari sekat masing-masing. Inilah ulama kata banyak ulama yang berkecek tentang hal Nabi pergi buat umrah, orang panggil umrah Hudaybiyah ni. Dan satunya yang pentingnya Nabi syarat. Timur masalah apa? Syarat. Nabi sebagai ketua Amirul Hajj. Amirul Hajj tadi orang jadi punang oleh haji dan pergi buat umrah. Timur Panha di asfal antara Mekah dengan Madinah dengan khabar orang kafir sekat panggil Abu Bakar Masyarakat. Ini ayat dalam nama kita ni. Walaupun Nabi orang tak salah, orang yang dekat dengan Tuhan, kerjakan pun yang syarat. Apakah kita lah ni? Orang yang banyak dengan salah, banyak dengan maksiat, tidak masuk berhajat pada syarat dalam proses Adam. Ini Adam syarat. Lalu itu Nabi syarat. Panggil sahabat-sahabat, pembesar-pembesar sahabat, pakai syarat. Dan tanya pendapat, tanya pengusyuran, tanya kenapa kena buat dari mana kita ni baru tengah jalan lagi ni. Dan tak boleh masa kedap. Maka di antara orang yang beri pengusyuran, Abu Bakar As-Siddiq dia kata, gena-gena pun kita kena pergi. Abu Bakar ambil sikap dia baikkan sikit dalam masalah. Dia kata, "Faman sadadna anhu qatalnahu." Siapa dia sekat kalau kita nak pergi buat umrah kali ini, kita bunuh. Ada jajakan senjata wasiat. Faqala umdu ala bismillah. Dia kata, kita pergi, tak salah berhenti. Kadang-kadang apa kalau berlaku pengeran macam mana-mana. Tapi Nabi tidak terima pensyurat Abu Bakar. Syarat bagi keputusannya ginilah. Kita hantar wakil kita, hantar kuasa kita pergi Jerajah. Inilah mula Nabi Jerajah dengan orang musyrikin. Mula Jerajah. Orang Jerajah dan selesai daripada sini. Silsilah dari sejarah kita, mula Jerajah dengan orang musyrikin. Nabi hantar Sayyidina Uthman. Tadi hantar sahabat untuk tengok berita, cari berita. Ini hantar Sayyidina Uthman bin Affan pergi royak masuk Mekah, royak kepada orang musyrikin. Royak kena kata kami sahabat Nabi dan 1,400 orang sahabat ni pergi ke Mekah ni, dia bukan nak pergi dengan orang musyrikin, bukan dah. Dia nak buat umrah. Dia buat apa? Nak buat umrah. Apa? Nak ziarah Baitullah. Tu ya, tak ada hak lain. Hatta kuatan, hatta nak kantu pergi kepada Mekah. So pergi jalan-jalan dengan orang musyrikin. Kata sekat kami lah, kami tak ada nak kalau kami tak ada nak pergi. Kami mari ni nak buat umrah, nak ziarah Baitullah. Rumah Allah tu ya. Hatta Uthman riwayat kepada pembesar Quraisy di sana. Tapi duk main di sana tu lewat sikit mari. Tu berita yang kedua pula. Berita yang kedua ni, berita tak molek. Berita kata Sayyidina Uthman telah dibunuh oleh orang musyrikin itu. Bukan bunuh dia tu. Kuatan Mak Nabi hantar Sayyidina Uthman bin Affan. Kuatan yang kedua. Ini yang pertama. Dan dengar berita lain pada Nabi kata Uthman bin Affan telah dibunuh di Mekah. Nabi hantar sebelum diroyak nak Jerajah, dia mau pergi kuatan Nabi bunuh. Tapi sebenarnya tak ada bunuh, tapi itu berita. Lalu itulah apabila dengar berita lagi itu, Nabi panggil syarat pula. Allah Akbar, syarat semua. Panggil syarat dengan sahabat nak lagu mana? Lalu itulah panggil syarat dengan sahabat hari ini. Sayyidina Uthman, kalau Sayyidina Uthman kena bunuh semua, kita kena lawan lah. Tak boleh dia dapat menguat orang musyrikin sangat dah. Kena lawan. Lalu tu 1,400 orang sahabat
Nabi panggil mubayah, panggil jamin. Nak kena-kena kita kena lawan. Karena Sayyidina Uthman telah pun dibunuh. Nabi panggil sore-sore pergi tanya mubayah, nak sanggup, nak taat, nak lawan, nak turut perintah Nabi lagi segera. Orang panggil Bai'atul Ridwan. Dalam hadis sejarah dia panggil Bai'atul Ridwan. Nabi duduk di bawah pohon kayu, panggil sahabat mari mubayah sore pergi lagi. Sanggup tak, nak patuh tak, nak turut tak, kita kena lawan musyrikin. Sore mubayah sore. Sehingga dalam kami pun Allah Ta'ala goyak juga dalam Quran dan Bai'atul Ridwan panggil. Laqad radiyallahu alladhina bay'u tahta asy-syajarah, ayat itu saya perlu ingat ayat. Ya Allah Ta'ala redha orang yang mubayah dengan Nabi di bawah pokok kayu. Pokok kayu di sini ialah Nabi mubayah dengan para sahabat di sekorong pokok kayu. Dan panggil sore-sore bayar, sore-sore tak sanggup. Dengar daripada musyrikin Mekah kata Nabi nak rawai semua mubayah sore-sore dan dengan sahabat dia situ berada orang ni. Takut juga dia apa? Orang musyrikin. Dia hantar wakil mari pula. Hantar wakil mari Suhaib bin Amr. Hantar wakil mari jumpa Nabi. Mari apa? Mari nak kiraca. Dia nak kiraca semua. Jadi orang Islam ciraca dengan orang kafir ada masalah Nabi kita buat. Orang Islam ciraca dengan orang Yahudi ada, Nabi biasa buat ciraca dengan orang Yahudi, Nabi biasa buat ciraca dengan orang musyrikin untuk maslahat faedah kepada kita. Nah, ini ciraca kali yang pertama yang Nabi kita buat di antara Nabi dan sahabat dan orang kafir musyrikin. Orang panggil dalam istilah sejarah, dalam kitab-kitab sejarah, dia panggil Sulhu Hudaybiyah. Ciraca di satu tempat nama dia Hudaybiyah. Dan itu dalam kos dalam ciraca ni dia jadi 5 kali. Nah, nama satunya buat ciraca dengan Nabi 5 kali. Nama satu dia kata tahap ni orang Islam hak mari nak dibuat umrah tak boleh buat, kena buat tempat. Siapa sekat Hudaybiyah dia tak boleh masuk kok. Dia tak jam juga. Dia jam sampai. Nabi pun tak apa dah karpet belum tu. So, jadi Nabi ngawai itu dia niat dia dengan para sahabat situ Pak Aturan juga umrah. Tapi tak siapa di sana, siapa di Hudaybiyah, ciraca dengan kafir musyrikin sekat di situ. Jadi itu yang pertama Nabi jam. Tak apalah. Itu satu ciraca. Yang dua, kena berhenti perang antara Nabi sahabat dengan musyrikin Mekah selama 10 tahun. Mana mulai daripada kita berjanji ni, lepas pada ni tak boleh zalim di mari, tak boleh perang di mari dah. Antara orang musyrikin dengan orang Islam. Janji dan selama 10 tahun tak boleh perang di mari. Tak boleh berdiri di mari, mudah-mudah lagi. Kena letak senjata, tak boleh berdiri di mari. Selama mana? 10 tahun. Itu perjanjian Hudaybiyah yang kedua. Yang tiga, perjanjian dia kata, lepas daripada perjanjian Hudaybiyah ni, kalau orang musyrikin lari daripada Mekah mari masuk Islam, sekali dengan Nabi menangkap dia. Orang Islam Mekah, dia masuk Islam, lepas tu lari daripada Mekah mari duduk sekali dengan Nabi menangkap dia. Adapun orang yang duduk di Madinah ataupun yang duduk sekali dengan Nabi, kalau dia pergi murtad, tukar agama boleh, nak klik kepada agama kafir, kena tak. Tak apa, kalau ni Nabi jam. Dua. Yang tiga. Yang keempat, tu 4 kali. Satu, dan tak boleh buat umrah pada tahun tu. Yang kedua, berhenti perang 10 tahun. Yang tiga, orang yang hijrah lepas daripada Sulhul Hudaybiyah, nak klik Mekah, nak tak. Yang keempat, orang yang murtad. Orang yang di Madinah ada murtad tak kena, itu kena taklid kepada Quraisy. Yang kelima, kabilah orang Arab lepas pada janji Hudaybiyah ni bebas nak masuk agama Islam
Lepas masuk agama Islam nak duduk dengan Quraisy di Mekah tak apa bebas. Tak boleh bangkit ke mari. 5 perating, 5 waqah Nabi janji dengan musyrikin dalam sulh Hudaybiyah. Lepas pada janji tulis wasiat ada tulis sanyata tak belum antara Nabi dengan musyrikin. Balik Nabi suruh Sayyidina Ali dia tulis. Balik musyrikin suruh Suhaib bin Amr dia tulis. Senang wasiat, tolong wasiat, langsung file, gede boleh 10 tahun. Jadi lepas pada tu Nabi pun balik daripada Hudaybiyah tadi hari Madinah. Dakwah dengan bebas, tak ada takut ke apa dah. Kerana tak belum dengar orang musyrikin dah. Nak didakwah oleh Arab kabilah tu, nak didakwah oleh Arab kabilah ni, nak di situ, nak di sini, jalan dengan bebas. Kerana kau tak belum sanya dah. Dia panggil sanya Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah. Nah, itu dia panggil umrah kali yang pertama Pak Nabi kali dengan sahabat Nabi buat. Tapi disediakan oleh orang musyrik. Nabi pun perintah pada sahabat suruh cukur tahallul. Mana pecah pakaian dia, cukur, satu binatang-binatang orang Islam itu semula situ. Sudah tu balik ke Madinah. Itu umrah kali yang pertama. Nabi kita lagi nak buat bila tu? Bulan Dzulqa'dah. Bulan ni. Laku pada tahun ni Hijrah. Lepas tu bulan Zulkaidah ni juga sampai. Ni tahun ni Hijrah. Sampai tahun 7 Hijrah tu dia panggil Umratul Qadha. Umrah yang kedua Nabi buat. Nabi pakat pula dengan 2,000 orang sahabat. Dan dia kata ni 10 ekor unta daripada Madinah pergi kepada Mekah. Ini tak apalah, bebas buat dengan sini. Kerana duduk dalam ataupun duduk dalam sontik sanya dengan orang musyrikin, oleh pergi mereka. Ya, masuk di Mekah, masuk dengan para sahabat. Apabila masuk, Nabi mula masuk tawaf Baitullah Haram. Ya, orang musyrikin maka kau tengok mata yang wite, tengok orang selain tawaf. Faqala al-musyrikun, dalam hadis Nabi kata, orang musyrikun kata, innahu yaqdamu alaikum qaumun wa hanakum thumma yathrib. Orang musyrikin kata ni nak orang Islam mari buat umrah pada tahun ni. Doa-doa rumah-rumah belakang kena penyakit di Madinah. Nampak rumah-rumah belakang tak lawa belakang nampak orang buat haji mari tahun ni. Awak umrah tahun ni. Kali yang kedua. Kerana kena penyakit di Madinah banyak. Madinah banyak penyakit. Orang musyrikin duk kecek. Bila-bila tengok orang Islam duk tawaf Baitullah Haram. Maka apabila dengar kita ni Nabi suruh sahabat an yarmalu fa amara an-nabiyyu an yarmulu al-ashwaq al-thalatha. Lalu tu Nabi suruh sahabat apabila mula tawaf di 3 kali tawaf yang mula-mula tu dia panggil Abram tu, lopaan tu. Tawaf kaki kita berjalan. Tapi Nabi suruh apabila sahabat dia tawaf umrah kali mula-mula ni, dia suruh lopaan cepat, jalan cepat sikit. Dia panggil lopaan. Dan supaya apa? Supaya orang musyrik kata orang sudah digapa. Dalam keadaan itu juga suruh buka bahu. Inilah usul asal apabila kita tengok orang buat haji sampai di Baitullah, tawaf mula-mula tawaf kudum dia panggil. Tawaf mula-mula sapa tu disunatkan tawaf 7 kali. 3 rak mula-mula tu disunatkan kita lepas. Supaya ni asas usul asalnya mari sini. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa Nabi Muhammad. Supaya we zahir kepada kafir kata orang Islam ni putih orang ini. We nampak bahu. Nampak perang ni bahu ni. Sebab tu disunatkan bila nampak bahu ketika tawaf. Tawaf dia. Tawaf haji tak sunat nak katuk. Pada tawaf tu nak katuklah. Pada tawaf di semaya kau nak katuk. Di setengah-setengah tu dia semaya tu nak pukul lagi bahu. Itu tidak sunatlah nak katuk. Dia tawaf tu sudah 3 kali tu katuk. Itu usaha Nabi suruh kita tawaf apabila orang haji
haji ataupun umrah yang kedua pada kita buat dalam bulan Zulqa'dah, bulan kita sekarang. Ada orang tanya, dia kata sekarang ni orang musyrik kita ada selain habuk dan Mekah. Kemudian kita wahlan ni untuk dapat apa tawaf biasa, kalau orang musyrik tak tengok dah. Pada buka apa baru pada tujuannya, tapi buka baru pun nanti orang musyrik tengok. Bagaimana Ibn Abbas dia kata, innama sa'an nabiyyu bil baiti wa baina Safa wal Marwah liyural musyrikina quwwatahu. Nabi tawaf Baitullah, buka bahu dia Allah ni tujuannya ni orang musyrikin tengok kata orang Islam ni gagah, orang lemah. Nah, lepas tu Umar kata malana walil ramli, kita lah ni orang Islam saja lah di Mekah, tak ada orang musyrikin. Kunna ra'ayna bil musyrikin wa qad ahlakahumullah. Musyrikin tu ayat nasa bidah, mati bidah. Lepas tu kita nak buat apa lagi? Umar bin Khattab dia kata sana'un nabi fala nuhibbu an natrukahu. Pentinglah hak Nabi buat walaupun benda tak ada dah, kita mesti buat kerana kalau hak Nabi kita buat. Ini orang kata Sayyidina Umar tu dia sangat pemah pegang sunnah Nabi dalam bab haji, dalam bab tawaf ni. Walaupun orang musyrik tak tengok dah, tapi dia tengok dalam arti kata Nabi kita buat, dia pun sanggup buat. Pemah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu haji yang ke umrah yang kedua. Yang tiga, Nabi buat umrah bulan Zulqa'dah. Lepas daripada Fatih Makkah. Fatih Makkah masa ni tahun yang ke-7 Hijrah. Bawa sampai tahun yang ke-8 bulan Ramadan, Nabi naik di Serai kota Mekah. Di Serai ada umrah dengan 10,000 sahabat. Nabi naik di Serai Mekah, tapi tidak berlaku keperluan empat mana. Sehingga di waktu Nabi naik di Serai Mekah pada tahun yang ke-10 bulan Ramadan, bulan puasa, dia panggil dalam kitab-kitab sejarah Fatih Makkah pada tahun yang ke-10, tahun yang ke-8. Nah, sudah Serai Mekah siada pada ketika Nabi Serai telah bergalau-galau di keliling Kaabah 360 ekor itu dihancur, dikatak, diguntuh, dilinyakkan Nabi, dan orang-orang musyrikin pun kalah Nabi. Banyak orang musyrikin masuk Islam ni. Dan ada satu kumpulan lagi nama dia Thaqif dengan Hawazin. Satu kabilah lagi tak jauh patuh kepada Nabi yang duduk di kawasan antara Mekah dengan Taif. Maka Nabi dengan khabar ada lagi dua kabilah, lebih kurang 20,000 orang kabilah ni musyrikin. Mekah ni bila boleh puasa Fatih Makkah tu habis, ingat ada. Lalu-lalu mengenai cabut kita. Lepas ada lagi satu kumpulan duduk antara Mekah dengan Taif. Hunain dia lagi. Lalu tu Fak Hunain ni dia kata lebih baik daripada Nabi lari Mekah jatuh pada tangan Nabi dah. Lebih baik daripada Nabi serai dia tak serai Nabi. Dia buat serai nak serai Nabi di Mekah. Lalu tu Nabi bersorak dengan sahabat dia, lebih kurang 10,000 pergi buat hak di Serai Fatih Makkah. Dan di Serai Fak kabilah tadi, dia panggil Hawazin dengan Thaqif, duduk di antara Mekah dengan Taif. Akhirnya berlaku perang Hunain dia panggil. Sudah perang itu, perang lah pada awalnya, pada habis dengan orang Islam, tapi pada awalnya kalah, tapi akhirnya beri kenangan akhirnya sehingga orang musyrikin Bani Thaqif duduk di Hunain tadi, dia ambil orang bina, ambil budak-budak, ambil orang tua, ambil harta, tak belakang, ambil orang jatuh, orang kata-kata, orang bani perang, tak dapat. Dia kata kadang-kadang kita kena perang macam mati. Kalau kita tak perang, nanti anak kita, cucu kita, bini kita duduk di belakang, habis binasa tadi Nabi. Ambil jadi kampanye, tapi dia tak belakang. Allah. Dia kena perang macam mati.
Syawal. Nabi di Mekah buka sekarang Mekah bulan Ramadan. Di Mekah 13 hari di Mekah sekarang Ramadan habis Mekah jatuh. Lepas tu habis Ramadan nak Syawal. Syawal di perang di Hunain pula. Sebulan duduk di Hunain. Habis peperangan Hunain tu Nabi kelak mari duduk di Ja'aranah. Satu tempat orang buat umrah. Ya. Tadi Hudaybiyah, ini Ja'aranah. Berperang 20 kilo daripada Ja'aranah dengan Mekah. Nabi dibagi antara pasal di Ja'aranah tadi. Sudah bagi antara pasal perang masih ada dia negerinya tu hak perang. Sudah tu pakat ada di Ja'aranah masuk pergi buat umrah di Mekah. Umrah kali yang ketiga. Dalam bulan Zulkaidah bulan ni. Ya, dia panggil umrah Ja'aranah. Lepas tu umrah yang keempat. Umrah yang keempat ni umrah sekali dengan haji. Kapur sekali haji. Jadi 4 umrah Nabi buat. Iaitulah umrah pada haji wida. Haji wida ni ialah pada tahun bulan Zulkaidah. Pada tahun yang ke-10 Hijrah sudah Nabi buat umrah tadi dan sampai tadi klik Madinah. Pada tahun yang ke-10 Hijrah bulan Zulkaidah bulan ni. Dia kata 5 Zulkaidah tu Nabi isytihar sahabat semua. Dia kata tahun ni kita nak buat ibadah haji. Ini haji kali pertama Nabi nak buat. Bukan umrah. Umrah buat dah 3 kali. Tahun ini Nabi nak buat haji, dia isytihar para sahabat semua di Madinah. Berkurang 100,000 lebih sahabat. Pakat jok tak sekali dengan Nabi nak dibuat haji. Nah, haji kali pertama bagi Nabi dan kali terakhir. Lalu itulah 100,000 orang itu pakat sekali dengan Nabi masuk Mekah, dibuat ibadah haji. Dia panggil haji wida, haji selamat tinggal Nabi kita buat. Lepas tu tak apalah masuk 10 orang, apa ni 100,000 orang di masuk. Senin lah tak ada apa dah, kalau Mekah tak ada dah, musyrik tak ada dah. Ada saya dah. Ya, amir Mekah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Masuk 100,000 orang di Mekah, Nabi minta masuk Baitullah, tawaf Baitullah siap dah, sa'i antara Safa dan Marwah, minum air Zam-Zam, lepas tu di sa'i antara Safa dan Marwah, lepas tu ya tak cukup. Karena Nabi kita buat haji kira. Sebab kita buat ni yang panggil haji tamattu. Maknanya dia buat umrah dulu. Sudah buat umrah, lepas tu nanti dia buat haji. Haji ni ya hari kita buat tempat hari ke-8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 habis. Tu masa buat ibadah haji. Jadi lagi bulan Zulkaidah. Siapa di Mekah buat umrah dulu. Sahabat ada buat umrah lagi. Buat umrah dulu, lepas tu tahallul, tapi Nabi kita dah buat umrah sudah dah. Dia tunggu dalam cuk uniform ihram lagi. Dia tak tahallul lagi, jangan. Karena dia haji kira. Haji kira ni tak saya kita sini yang panggil haji ruang mit. Haji campur. Antara umrah dengan haji. Ya haji ni yang kita maklum ada 3 jenis. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Nah, banyak kita ni, orang kita sini buat haji ni haji tamattu. Maknanya kita buat umrah dulu. Sudah buat umrah tu bebas. Nanti hari buat tempat nanti di Mina pada Arafah. Nah, itu panggil haji tamattu. Tapi Nabi kita haji qiran. Ya sudah tawaf antara sudah saya antara Safa dan Marwah buat umrah masa yang itu, dia duduk dalam uniform haji tidak tahallul. Nanti masuk sampai bulan 8 Zulhijjah, dia pergi ke Mina. Duduk bermalam di Mina satu malam. Hari yang ke-8, lepas tu hari yang ke-9 dia pergi ke Arafah. Ni haji Nabi. Kebanyakan orang yang buat haji lagi dia lakau. Hari ke-8 ni dia tak pergi. Nanti di hari yang ke-9 dia umrah, dia wukuf di pada Arafah sekali. Ini yang bagi menyalahi hadis apa ni ibadah haji Nabi kita buat. Kena pun ke-8 kita kena pergi di Mina. Nah, hari waktu tempat. Hari tengok apa ni buka dapalan tempat tempat. Tak apalah, sudah haji puasa ada. Nah, dalam haji inilah di pada Arafah. Nabi kita dah buat umrah dulu. Sudah buat umrah tu, lepas tu Nabi kita buat haji. Haji kira. Haji kira ni pada tahun yang ke-10 Hijrah.
Nabi kita baca tepuk panjang sehingga orang panggil khutbatul wada'i, ketepuk selamat tinggal Nabi. Baca di mana? Di Bukit Jabal Rahmah. Biasa gambar di Padang apa? Di Jabal Rahmah ada satu bukit. Di sini pun banyak orang silap saya juga. Apabila sampai di Padang Arafah, bakal naik Bukit Jabal Rahmah, pojok Bukit Jabal Rahmah. Karena saya kata Nabi duduk tak pojok Bukit Jabal Rahmah ketika dia baca khutbah, sahabat duduk dengar satu ribu itu. Ya sebenarnya Nabi tak ada baca khutbah di pojok Bukit Jabal Rahmah. Nabi baca khutbah di kawasan kaki bukit. Kawasan mana dan awalnya tak ada tertentu, tapi ke bawah. Dan kaca naik di Bukit Jabal Rahmah tak ada fadilah apa lah. Sila-sila tu silap saya kata Nabi naik baca khutbah pojok bukit itu tidak. Nabi baca khutbah di kaki Bukit Jabal Rahmah di Padang. Banyak saya sahabat-sahabat pakat mengalir mata dalam khutbah tu Nabi dia berucap, dia kata barangkali aku haji ni haji terakhir dah, sampai tak ada. Mana sahabat saya kata Nabi ni nak mati tak lama dah, lepas pada ni akan mati. Jadi sungguh lepas daripada haji wida dan lepas daripada Nabi buat ibadat haji, klik kepada Madinah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal Nabi mati. 2 bulan lebih mati. Itulah haji wida dia bagi. Di kalangan sahabat 120 ribu lebih sahabat nak buat haji sekali dengan Nabi. Maka dalam khutbah yang Nabi kita baca memperdengarkan pada sahabat itu, dia panggil sebagai wasiat Nabi nak selamat tinggal pada umat dia. Di antara khutbah Nabi ucap dalam itu dia kata, Nabi kata la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Barangkali lepas pada tahun ini, lepas daripada haji tahun ini, aku barangkali tak jumpa kamu dah dengar buat haji di sini pada tahun depan. Maka dengar kata ini sahabat pakat ria mengalir mata belakang sedih. Isyarat kata Nabi ini tak lama dah terjadi, saya nak panggil balik dah. Nah, di antara Nabi kata lagi dalam khutbah Nabi kata inna rabbakum wahidun, Tuhan kamu satu. Wa inna aba'akum wahid, bapa kamu satu. Nabi kita mari daripada Nabi Adam. Tuhan kita Tuhan satu. Kullukum li Adam, kita mari daripada Adam. Wa Adam min turab, Adam daripada tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi kamu, orang yang paling takwa, paling taat, paling takut pada Allah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la abyadin ala aswadin illa bittaqwa. Tidak ada beza sama ada orang hitam, orang putih, orang Arab, orang Ajam di sisi Allah sama. Yang paling pentingnya takwa. Ini isi-isi di antara kandungnya khutbah Nabi Nabi baca kepada sahabat pada Arafah, pada Hajjatul Wada. Dan banyak lagi lah. Itulah. Lepas pada tu banyak lagi dalam isi-isi dia. Harga bos semua tu banyak lagi lah. Yang dia panggil itu dah ayat haji wida yang Nabi kita buat. Lepas pada tu klik ke Madinah, duduk Madinah sampai bulan Rabiul Awal Nabi mati. Itulah. Sedikit banyak yang kita muzakarah dan kita dengar hari ini. Kesimpulannya yang kita dengar tadi. Jadi Nabi kita buat umrah 4 kali, jadi umrah sumut 3. Kali pertama disekat oleh orang musyrikin. Kemudian Nabi kita buat haji 1 kali saja dalam seumur hidup dia. InsyaAllah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bagi orang yang tidak sabar, Allah tidak panggil lagi, tidak mampu lagi, tidak kuasa lagi buat haji, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi rezeki kepada kita. Boleh dibuat umrah, boleh dibuat haji langsung. Dan boleh dibuat haji, buat umrah dah sekali, dah 2 dah. Kita minta Allah SWT taufik dan hidayah lagi. Boleh dibuat banyak kali lagi. Al-umratu bainal umrati kafaratun ila ma bainahum. Umrah antara umrah boleh jadi kafarah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasan melainkan
itu kelebihan dia. Itulah. Banyak munasabah dengan kita duduk dalam musim miqat zamani bagi ibadah haji lalani. Jadi kita kena suluh klik pada ibadat kita ni. Kalau semaya tengok Nabi, ibadat Nabi semaya. Bak haji pun suka jangan leceh jauh dengan Nabi. Kena titam semua ibadat Nabi, zikir Nabi, semaya Nabi, puasa Nabi, baru kita tak jadi alih. Baru kita masuk lock dalam ibadat kita. Tapi kalau kita tidak titam, Nabi wahji lagi mana tak tahu buat cara tu. Nabi semaya lagi mana tak tahu buat semaya cara tu. Jadi kena titam juga. Kena titam benar-benar lah. Karena Nabi dalam bab semaya kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Musmaya lah sebagaimana tu asmaya. Barang mana tu semaya lah tu lah. Haji pun yang saya lakukan tu lah. Barang mana tu haji lah tu lah. Apa nama haji, nama umrah, nama ibadat yang besar. Itu nama lagi yang kena titam dengan Nabi buat umrah lagu mana, Nabi buat haji lagu mana. InsyaAllah kita akan ibadat kita akan sempurna. Pada lain sahaja mana ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Hudaybiyah nak bai'ah ya tu. Dia jangan kata 10 tahun. Boya ke-9, tahun yang ke-9 yang buka Mekah. Tahun ke-8. Bagaimana bai'ah ya 10 tahun? Saya berlaku. Ia janji dalam sangnya Hudaybiyah 10 tahun saya pergi. Tapi sebab apa Nabi diserai Mekah pada tahun yang ke-8? Sebab sangnya oleh kafir musyrikin silap janji. Itu hek Nabi nak pergi nak diserai kota Mekah, dia panggil Fatih Makkah pada bulan Ramadan. Karena bagi balik musyrikin dulu tak turut janji fiksanya. Silap suntik sanya adalah Hudaybiyah kata 10 tahun. Lepas tu dia ada silap balik orang musyrikin dulu. Lalu itulah Nabi pakat dengan sahabat dalam bulan Ramadan pergi buka Mekah. Tu. Jadi bukan balik silap, bukan balik Nabi. Bagi balik musyrikin. Orang mula-mula soyok sanya dengan Nabi. Itu sebab-sebab berlaku Fatih Makkah. Ini dia. Lepas pada dia 10 tahun tadi. Lepas tu dia sebenarnya mesti tu berapa tahun pula sebenarnya pada tu habis. Dia kata Fatih Makkah ni habis. Musyrikin Mekah ada. Kawasan Mekah tak ada habis. Lepas daripada pergi Hunain tu. Dan yang mula daripada ni kan. Mula daripada sanya Hudaybiyah Nabi buat dengan musyrikin ni. Lepas daripada sanya Hudaybiyah tu, situlah orang panggil Fatih Makkah. Setengah ulama kata Fatih Makkah bukan tahun 8 Hijrah bulan Ramadan. Dan yang mula runtun daripada Hudaybiyah. Runtun daripada Nabi buat sanya. Lepas daripada Nabi buat sanya tu banyak orang-orang musyrik masuk Islam. Masuk khawanyu. Hak lenyap semuanya dikuasa Mekah pada Fatih Makkah. So Islam ada. Siapa kelan? Madinah ada musyrik Yahudi ada dan musyrikin banyaknya Yahudi. Tapi Mekah tak ada Yahudi. Habis daripada Fatih Makkah, Yahudi musyrikin tak ada Mekah. Dan orang kafir tak boleh masuk Mekah pada masa mulai daripada Fatih Makkah sehingga sampai sekarang. Tak ada. Musyrikin tak ada, orang kafir tak ada, Yahudi tak ada pasal itu. Ada pun di Madinah ada, masa Nabi ada orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi pun Nabi duduk di Madinah ada waksanya, ada jelajah kotor sampai duduk kuliah di Madinah. Jadi di hari ini, kita tengok Hasan Tayyib duduk sanyang di Kuala Lumpur. Ini tak ada apa sanya. Zaman dulu Nabi kita sanyang dengan musyrikin. Karena ada maslahat untuk umat kita. Itulah banyak muzakat kita. Apa yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang salah itu daripada nafsu saya sendiri, jahilah saya sendiri. Sekarang saya wasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.